Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Ada beberapa kabar angin ataupun beberapa respon pendapat daripada ahli parlimen pembangkang yang mengambil keputusan bahawa kerajaan perpaduan hari ini mengabaikan negeri-negeri pembangkang. Jadi akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri membuat satu kejutan di media, tampil dengan kenyataan yang pasti menggemparkan seluruh ahli parlimen pembangkang. Namun sebelum itu juga, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita tahu Hadi Awang yang bakal dipanggil di mahkamah untuk menjadi saksi berkaitan dengan pertuduhan sogokan wang untuk pengundi di Terengganu. Akhirnya Hadi Awang dipanggil sebagai saksi di mahkamah. Hari ini pula, setelah kerajaan perpaduan hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menerima banyak kritikan daripada ahli parlimen pembangkang yang kata kerajaan zalim, Malaysia Madani ini tak sesuai digunakan di Malaysia, dan banyaklah kritikan yang diterima oleh Perdana Menteri, oleh kerajaan. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kenyataan hari ini yang mengejutkan. Menurut Anwar Ibrahim, saya nak selamatkan, pulangkan balik wang rakyat, kata Perdana Menteri. Berkaitan dengan perolehan tender yang dibuat secara selektif oleh kerajaan, membolehkan satu projek rancangan tebatan banjir ataupun RTB di Johor ditambah menjadi dua, tetapi tetap menggunakan jumlah dana yang sama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan perolehan tender secara selektif untuk projek berkenaan menjadi lebih teratur berbanding yang dilakukan sebelum ini. Sebagai usaha kerajaan perpaduan, pimpinannya menyelamatkan wang rakyat. Ini yang kita mahu, Perdana Menteri yang mahu menyelamatkan wang rakyat. Bukan yang mengikis wang rakyat. Siapa sajalah yang penting kita mahu Perdana Menteri yang menyelamatkan wang rakyat. Menurut artikel ini, kita harus menumpukan kepada membetulkan kesilapan ini. Lihat projek tebatan banjir sebagai contoh, peruntukan RM15 bilion. Jika diikutkan projek dulu setakat 8 atau 9 projek saja. Apabila kita buat tender selektif, kita buat kerja lebih teratur. Perdana Menteri juga menggunakan platform Kongres untuk Kongres semalam, yaitu di mana menyampaikan ucapan dasar Presiden di Kongres khas PKR. Dalam kongres itu menggunakan platform tersebut untuk menjelaskan kerajaan tidak pilih bulu dengan pembangkang. Sebaliknya, terus meluluskan pembangunan seperti proyek RTB di negeri yang ditadbir oleh pembangkang. Beliau turut menafikan kenyataan yang dibuat oleh Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang melemparkan dakwaan. Kononnya, kerajaan perpaduan mengabaikan negeri pembangkang. Bukan hanya kita laksanakan proyek RTB di Johor saja. Projek tebatan banjir banjir besar di Sungai Golok turut dilaksanakan kerajaan pusat walaupun kita tidak menang satu kursi. Jadi ini menunjukkan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang adil. Di tempat yang mereka tidak menang pun tetap akan diteruskan projek-projek yang penting ini. Jadi untuk ahli parlimen marang, menurut Perdana Menteri, untuk Hadi Awang apabila beliau sebut kerajaan pusat yaitu zalim kerana melewatkan projek dan tidak membantu projek di negeri yang ditadbir pembangkang, beliau pakai ataupun rujuk kitab mana? Menurut Anwar Ibrahim. Sebab itu saya tegaskan di parlimen, jangan guna Al-Quran dan hadis termasuk guna hujah Islam untuk memfitnah, kerana itu kalau dakwaan tidak betul kita lawan. Jadi dalam pada itu menyentuh projek diberikan menerusi program Jana Wibawa pula, Perdana Menteri mendedahkan ada projek dikurniakan kepada syarikat bukan Bumi Putra, sedangkan inisiatif itu pada matlamat asal adalah untuk membantu syarikat Bumi Putra.
Selain itu, beliau juga mendedahkan pembayaran menerusi program Jana Wibawa melampaui kadar asal ditetapkan. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, ini menunjukkan satu lagi kesalahan di dalam proyek Jana Wibawa yang sepatutnya hanya untuk Bumi Putra. Ada proyek untuk tolong Bumi Putra, kita tengok. Ada proyek beri kepada syarikat Cina besar yang baik dengan pemimpin parti politik. Sedangkan proyek Jana Wibawa, proyek itu untuk syarikat Bumi Putra, jadi kontraktornya harus Bumi Putra. Yang syarikat Cina pun ada, kemudian bayaran untuk syarikat berkenaan tinggi, tengok kontrak jadi lain katanya. Jadi tuan-tuan bapak semua, ini satu lagi pendedahan yang mengejutkan berkaitan dengan Jana Wibawa. Dan tuan-tuan bapak semua, apa komen Anda dengan ulasan hangat hari ini, berita hangat hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Files Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ini kita mendengar pemimpin bersatu, presiden bersatu yang didakwa di mahkamah. Disebabkan terima pertuduhan dan akhirnya Muhyiddin Yassin telah didakwa di mahkamah dengan 7 pertuduhan berkaitan dengan salah guna kuasa rasuah dan juga pengubahan wang haram. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, hari ini pula kita mendengar Presiden PAS yang dijangka akan ke mahkamah. Dalam satu artikel yang menyatakan Petisyen Pilihan Raya Umum ke-15 Abdul Hadi hadir ke mahkamah esok, dalam satu artikel dari Sinar Harian. Jadi saudara-saudara, dengan ini persoalan yang timbul, adakah Hadi Awang akan didakwa ataupun sebagai saksi? Itu menjadi pertanyaan. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu yang betul-betul panas hari ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan untuk share dan tekan butang subscribe. Dalam satu artikel, Petisyen Pilihan Raya Umum ke-15, Abdul Hadi hadir ke mahkamah. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dijangka hadir sebagai saksi pada perbicaraan Petisyen Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 Parlimen Marang di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada Ahad ini. Peguam Abdul Hadi, Wan Rohimi, Wan Daud berkata, pemimpin itu dijadwalkan untuk memberikan keterangan jam 9.30 pagi di hadapan Hakim Pilihan Raya, Datuk Hassan Abdul Ghani. Esok, yaitu pada hari Minggu, bersamaan dengan 19 Mac adalah hari pertama Hadi tampil sebagai saksi di mahkamah dan dijangka terdapat juga penyokong yang akan turut hadir di pekarangan mahkamah pada hari Minggu, pada hari Ahad dalam artikel ini. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, dinyatakan di dalam artikel ini, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akan datang ke mahkamah sebagai saksi. Jadi ini bagi saya, pendedahan ini akan menunjukkan siapa yang betul dan siapa yang salah berkaitan dengan tuduhan yang berlaku di Parlimen Kemaman, Parlimen Kuala Terengganu, dan Parlimen Marang, di mana ketiga-tiga parlimen ini yang dimenangi oleh PAS, PN, ada satu situasi yang menimbulkan kesangsian ramai berkaitan dengan rasuah yang berlaku, duit diberikan kepada pengundi muda, pengundi undi 18 untuk mengundi calon tersebut. Bahkan sehingga menyumpah untuk sehingga bersumpah untuk menyokong calon tersebut setelah menerima duit itu. Jadi ini akan menjelaskan adakah benar kabar angin itu. Dan pada akhirnya Presiden PAS sendiri akan hadir ke mahkamah pada hari Ahad, yaitu pada 19 Mac, di mana berita ini diterbitkan pada 18 Mac. Dan ini sudah pasti menjawab banyak pertanyaan. Menurut laporan sebelum ini, Abdul Hadi yang merupakan antara saksi yang akan dipanggil bagi memberikan keterangan berhubung petisyen yang difailkan UMNO untuk membatalkan keputusan PRU 15 bagi Parlimen Marang. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, kalau parlimen ini diluluskan, maafkan saya, kalau petisyen ini diluluskan, apa yang akan berlaku kepada Hadi Awang?
Adakah beliau akan status beliau sebagai ahli parlimen akan ditarik? Adakah beliau tidak lagi boleh menjadi ahli parlimen kalau petition ini diterima? Jadi, Peguam Datuk Seri Taqiyuddin Hasan mewakili Abdul Hadi juga berkata, ahli parlimen Marang bersama beberapa lagi saksi dan akan dipanggil untuk memberikan keterangan sebaik pihak petition selesai mengemukakan saksi di pihak mereka. Jadi kita akan menantikan jawaban ini setelah selesai Hadi Awang yang akan menjadi saksi di mahkamah. Jadi